Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya daripada kumpulan Jambu Jantan ingin mempersembahkan tentang presentation kami. Saya iaitu CEO dan juga Ketua Pegawai Eksekutif bernama Muhammad Arif bin Eti Saputra. Tugas saya ialah mengawal dan memberi arahan kepada pekerja bawahan. Selain itu, saya juga memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar. Yang kedua, pegawai teknologi iaitu CTO yang bernama Hafizul Hakim bin Nurfiah. Tugas beliau memastikan bahawa teknologi yang digunakan saat ini adalah yang paling tepat dan memimpin perubahan teknologi ke arah yang lebih baru. Yang ketiga ialah pegawai operasi iaitu COO. COO mempunyai dua orang ahli iaitu Muhammad Afiq Aiman bin Zulkifli dan Azri Abdul Rahman. Tugas beliau berdua memastikan keadaan kedai sentiasa bersih dan kemas. Selain itu, mereka merekodkan jualan harian dan membuat penyataan keperluan stok dan inventory. Yang keempat ialah pegawai kewangan iaitu CFO yang disandang oleh Muhammad Razi bin Muhammad Bakri. Tugas beliau menyediakan belanjawan bulanan dan tahunan syarikat agar selaras dengan apa yang dirancang dan melakukan urusan pembahagian keuntungan, penyata untung rugi, penyata pendapatan dan penyata kira-kira. Yang kelima dan juga terakhir sekali iaitu pegawai pemasaran iaitu CMO yang disandang oleh Muhammad Soleh bin Misnuri. Tugas beliau pula memastikan hasil keluaran produk memenuhi cita rasa pelanggan, menyelia urusan promosi serta menyebarkan kepada orang ramai tentang syarikat. Selain itu, beliau juga mengeluarkan tanda pengenalan syarikat dan memastikan pelanggan puas hati dengan mutu perkhidmatan syarikat dan memastikan sasaran pasaran harian dicapai. Okey, itu sahaja pengenalan. Seterusnya akan diberitahu oleh rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Soleh bin Misnuri. Hari ini saya akan membentangkan tentang perniagaan kami. Nama syarikat kami ialah Jambu Jantan. Kami menjual pelbagai produk yang berasaskan jambu batu, seperti yang pertama jambu batu, yang kedua jus jambu batu, yang ketiga jeruk jambu batu, dan yang keempat ialah aiskrim jambu batu. Jenis industri ialah rakan kongsi, iaitu perniagaan yang dimiliki sepenuhnya oleh beberapa pemilik menggunakan nama peribadi atau nama perdagangan. Terdapat kebaikan dan keburukan rakan kongsi. Kelebihannya, yang pertama dapat kumpul modal lebih banyak. Yang kedua, mudah ditubuhkan. Yang ketiga, rakan kongsi boleh menyumbang idea dan modal. Yang keempat, risiko dapat dikongsi bersama. Yang kelima, cukai yang rendah. Keburukan rakan kongsi pula ialah yang pertama, liability tidak terhad. Yang kedua, segala keputusan berdasarkan persetujuan bersama. Yang ketiga, penamatan ahli perkongsian bila-bila masa boleh berlaku. Yang keempat, berlaku salah faham antara rakan kongsi. Yang kelima, modal yang terhad dalam lingkungan 20 orang rakan kongsi. Terusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Aiman bin Zulkifli. Yang saya dari grup Jambu Jantan. Seterusnya saya akan menerangkan strategi produk dan servis. Mengenai produk dan servis yang akan dijual ialah bentuk barangan yang kami akan jual ialah seperti buah jambu batu, jus jambu batu, jeruk jambu batu dan aiskrim jambu batu. Keperluan pelanggan dan seperti pelajar dan pekerja yang memerlukan sesuatu seperti air minuman atau jus. Yang kedua, tiga bentuk barangan yang akan dibuat untuk projek ialah buah jus jambu batu, aiskrim jambu batu dan jeruk jambu batu. Yang kedua, konsep produk yang servis yang akan kami jual ialah barangan berkualiti, barang yang segar, harga berbatutan dan 100% bahan semula jadi dan tidak
bukan tiruan. Okey, dan yang ketiga, peluang dan sasaran pasaran kami ialah, okey, yang pertama sasaran pasaran profil pelanggan di sekitar kawasan yang kami akan jual seperti penduduk setempat, pekerja dan petugas, pelajar dan warga emas. Seterusnya sambung. Saya ingin menyampaikan tentang strategi harga. Syarikat kami menawarkan harga yang sesuai dan berpatutan dan juga mampu dibeli kerana setiap produk yang kami jual dengan harga di bawah RM10. Kami juga memberikan potongan harga kepada pembeli yang membeli lebih dari 4 produk yang kami jual. Harga seunit yang syarikat kami cadangkan ialah seperti berikut. Yang pertama ialah jus jambu batu, iaitu berharga RM2. Selain itu, kami juga menjual jus jambu batu special yang berharga RM2.50. Dan seterusnya, kami juga menjual jeruk jambu batu sebalang yang berharga RM6. Selain itu juga, syarikat kami juga menjual aiskrim jambu batu pada berharga RM1.50. Setelah itu, saya juga akan menyampaikan tentang analisa pesaing. Syarikat kami mempunyai 5 pesaing utama semasa kami berniaga. Yang pertama ialah 100 Fruit. 100 Fruit merupakan pesaing utama kami kerana mempunyai pelbagai jenis stok dan jenis buah, tapi syarikat mereka mempunyai kelemahan, iaitu kualiti buah yang kurang baik. Pesaing yang kedua ialah Tutti Frutti. Company mereka mendapat sambutan yang baik kerana jenama mereka, tapi harga produk mereka terlalu mahal dan juga agak tinggi. Yang ketiga ialah jus buah Ali. Syarikat tersebut mempunyai lokasi yang strategik. Manakala yang keempat ialah Agro Bazar R&R. Sama seperti jus buah Ali, tetapi harga produk mereka juga agak mahal. Yang terakhir ialah Kedai Buah Azli. Syarikat tersebut mempunyai banyak stok buah dan juga harga produk yang murah daripada penjual lain, tetapi kelemahannya tidak mempunyai kedai atau premis yang tetap. Assalamualaikum, saya Azri bin Abdul Rahman dari kumpulan Jambu Jantan. Konsep jualan utama kami adalah berdasarkan buah jambu. Topik pembincangan kali ini adalah mengenai strategi pengiklanan produk kami. Produk kami menggunakan beberapa strategi pengiklanan, iaitu menghindari salah dan poster. Kami menghindari salah dan poster di kawasan-kawasan terdekat agar masyarakat setempat dapat mengetahui produk jualan kami. Seterusnya, iklan di media sosial. Mengiklankan produk dengan menggunakan platform di media sosial kerana media sosial adalah salah satu tempat terbaik untuk kita berkongsi maklumat perkara. Di samping itu, skala jarak pengiklanan akan tersebar luas berbanding menggunakan risalah dan poster. Seterusnya, iklan secara mulut ke mulut. Bagaimana iklan secara mulut ke mulut? Iklan secara mulut ke mulut adalah suatu konsep di mana seseorang pengguna menggunakan produk dan merasakan produk itu bagus, berkualiti. Maka pengguna tersebut akan berkongsi dan merekomenkan kepada yang lain-lain bahawa produk itu bagus. Bila yang lain-lain pun menggunakannya, mereka merasa perkara yang sama. Dan apabila mereka merasakan perkara yang sama, automatik mereka akan rekomenkan kepada yang lain, dan secara tidak langsung strategi mulut ke mulut ni akan berjalan dengan automatiknya. Okey, kita beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu strategi promosi. Ramai suka menggunakan produk secara berjama kan? Yes, mesti ramai. Maka dengan itu, kami menyediakan promosi di mana mereka dapat mencuba produk kami secara percuma, tapi hanya untuk pelanggan terawal sahaja. Jadi, cepat-cepat. Yang seterusnya, kita menggunakan sistem kad ahli. Kami menyediakan sistem ini kepada sesiapa ataupun pelanggan yang berminat untuk menjadi ahli. Mesti ada kelebihannya. Yes, mesti ada kelebihannya. Tapi jangan silap, kad
ahli kami hanya dikeluarkan pada tahun pertama saja penjualan kami. Seterusnya sudah tidak ada. Jadi apa kelebihan kad ahli kami? Pertama, diskaun. Kami akan memberi diskaun kepada ahli-ahli. Siapa yang tak nak kan membeli barang secara dengan harga yang biasa dapat harga diskaun? Yes, memang kami nak. Yang kedua, mata ganjaran. Tak seronok kalau kita membeli barang tapi tak dapat apa-apa. Jadi dengan itu, kami menggunakan sistem point, di mana apabila pengguna ataupun ahli membeli barang akan mendapatkan mata ganjaran percuma. Dan mata ganjaran itu dapat ditebus dengan barang-barang yang terpilih. Strategi promosi yang ketiga ialah cabutan bertuah. Hanya ahli-ahli yang mempunyai kad sahaja dapat menyertai pertandingan cabutan bertuah ini, di mana pada event tersebut apabila pelanggan itu membeli barang, mereka akan dapat peluang untuk menyertai cabutan bertuah dengan mengisi borang. Maka dengan itu mereka akan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Secara tidak langsung, promosi ini akan menyebabkan lagi ramai tertarik untuk mendapatkan hadiah dan lagi ramai tertarik untuk menyertai, dan produk kami akan lebih terjual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Razi bin Muhammad Bakri dari kumpulan Jambu Jantan. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang jangkaan kewangan. Apa yang ingin saya terangkan di bahagian ini ialah tentang bajet pengeluaran dan pemasaran serta ramalan jualan bagi perniagaan kami. Di dalam bajet pengeluaran dan pemasaran, terdapat 3 lagi pecahan bagi kos pelaksanaan projek, iaitu perbelanjaan harta atau pelaburan aset tetap. Yang kedua, perbelanjaan bulanan atau modal pusingan. Dan yang terakhir ialah lain-lain perbelanjaan. Di dalam perbelanjaan harta, kami mengeluarkan modal sebanyak RM2,480 untuk perbelanjaan pentadbiran dan perbelanjaan operasi. Seterusnya, untuk pembelanjaan bulanan pula, kami mengeluarkan modal sebanyak RM10,940 untuk pembelanjaan pentadbiran, perbelanjaan pemasaran, gaji dan caruman pekerja pentadbiran serta gaji dan caruman pekerja operasi. Kos utiliti juga termasuk di dalam perbelanjaan bulanan kami. Selain itu, untuk lain-lain perbelanjaan pula, kami mengeluarkan modal sebanyak RM2,600. Modal ini adalah untuk perbelanjaan pentadbiran dan juga perbelanjaan pemasaran bagi perniagaan kami. Jumlah sekali kos projek kami ialah sebanyak RM16,000 untuk pembiayaan kos projek kami. Kami menggunakan modal kami sendiri yang bernilai RM10,000 dengan setiap seorang mengeluarkan RM1,500 dan seorang lagi mengeluarkan RM2,500. Dan kami juga membuat pinjaman bank sebanyak RM15,000 daripada pihak Maybank. Hasil tambah dari kedua-dua sumber tersebut, kami melaburkan kepada kos projek kami dan selebihnya kami menjadikannya sebagai modal permulaan bagi bulan pertama perniagaan kami. Seterusnya, untuk ramalan jualan kami meramalkan jualan pada bulan pertama sehingga akhir tahun dan tahun seterusnya perniagaan kami. Untuk bulan pertama, kami tidak meramal terlalu banyak kerana ia merupakan bulan pertama kami berniaga. Anggaran bulan pertama kami sebanyak RM8,000. Untuk bulan seterusnya, kami menganggar ada peningkatan dalam jualan kami dan ia meningkat dari bulan sebelumnya dengan anggaran RM9,000.
dan kami meramalkan bahawa hujung tahun merupakan jualan yang paling tinggi sekali. Kerana pada waktu ini merupakan cuti sekolah dan ramai yang akan membeli produk kami. Kami menganggarkan bahawa memperoleh sebanyak RM12,000 hasil daripada jualan itu. Manakala untuk tahun seterusnya, iaitu tahun kedua kami berniaga, kami menganggarkan jualan kami dari bulan 1 sehingga bulan 12 sebanyak RM120,500. Dan tahun ketiga kami berniaga, terdapat juga peningkatan kerana perniagaan kami telah mendapat sambutan yang memberansangkan daripada pembeli. Kami menganggarkan sebanyak RM140,000 untuk jualan pada tahun ketiga ini. So, itu saja daripada saya, dan rakan saya akan sambung ke bahagian seterusnya. Nama saya Hafizul Hakim bin Nofiah. Saya dari kumpulan Jambu Jantan akan menerangkan kesimpulan yang saya dapati sepanjang projek jualan ini. Saya dapati selain daripada buah jambu ini lazat, buah ini juga mempunyai pelbagai khasiat. Contohnya, turunkan tahap gula dalam darah, membantu menjaga kesihatan jantung, membantu melegakan simptom kesakitan head, tingkatkan daya ketahanan badan dan baik untuk kulit. Buah-buahan ini juga membantu meningkatkan ekonomi negara. Apabila kita lebih gemar memilih buah-buahan tempatan, ini akan meningkatkan pendapatan petani dan seterusnya menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Secara tidak langsung, kita telah membantu negara dalam menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi negara. Kesimpulannya, kita digalakkan makan buah-buahan tempatan kerana banyak kebaikannya. Tambahan pula, buah-buah tempatan dapati lebih murah daripada buah-buah import. Oleh sebab itu, rakyat Malaysia dapat menikmati buah-buahan ini tanpa mengira kaya atau miskin.